Dia tanya bagaimana pula dengan merujuk pada surah Al-Ankabut ayat 65 yang berbunyi pada waktu itu ketika mereka naik bahtera lalu menemui bahaya di laut, mereka mohon pertolongan kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepadanya. Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka naik ke darat, mereka berlaku syirik kepadanya. Betul. Itu satu. Ini yang kedua surah Luqman ayat 32, dan orang-orang yang tidak bersifat demikian apabila mereka dirempuh serta dilitupi ombak yang besar, kelompok-kelompok menyerkup, pada saat itu mereka berdoa pada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka semata-mata. Kemudian bila sahaja Allah menyelamatkan mereka ke darat, maka sebahagian sahaja antara mereka bersikap adil lalu bersyukur pada Allah dan mengesahkannya. Dan sememang tiada yang mengingkari bukti-bukti kemurahan kami, melainkan tiap-tiap orang yang bersifat pemungkir janji lagi amat tidak mengenang budi. Bukankah ayat ini menggambarkan yang musyrikin juga mempunyai i'tiqad rububiyah? Okey. Cara kita nak baca Quran ni macam mana? Kita ambil satu ayat, buat rumusan. Orang yang mencerca Allah Subhanahu Wa Taala, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada ilmu, tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Macam mana? Okey, kita tengok Dalam satu keadaan dia percaya Allah tak dengar apa yang dia bisik dalam hati dia. Dalam keadaan lain dia kata doa dia tu Tuhan dengar. Ketika dia dekat kapal tu nak tenggelam. Ini menggambarkan apa sebenarnya sahabat-sahabat? Menggambarkan apa sebenarnya? Kepercayaan yang tidak konsisten. Dia tak tahu apa dia percaya. Bila dia dah seru Tuhan-Tuhan dia semua tak respon, kau dah disuruh Allah. Dalam keadaan terdesak, dia cuba panggil, tak dapat juga, maka dia akan serulah Allah dengan segala keikhlasan dalam hati dia. Macam mana tadi dia orang tak percaya bahawa Allah dengar doa, lepas tu kat sini dia akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia percaya tak Allah dengar ke tidak? Sedua ni tidak konsisten, musyrikun ni tidak konsisten. Diorang ni pegangan yang diorang tak tahu apa diorang percaya sebenarnya. Sekejap diorang percaya macam ni, sekejap diorang percaya macam tu. Tapi ayat-ayat dalam Al-Quran jelas menunjukkan bahawa mereka tidak ada tauhid rububiyah. Dia just trying. Okey, Allah. Mungkinlah diorang percaya Allah ni Tuhan paling besar. Tapi ada sekutu. So it just makes sense. Bila diorang tengah desperate, dia akan minta pada yang paling besar. Bukan bermakna satu-satunya Tuhan. Tapi Tuhan yang paling besar. Adakah itu etikat orang-orang yang beristighasah kat kubur? Bahawa Allah Tuhan paling besar, siapa kata jalani ini dia Tuhan kecil. Nabi Muhammad SAW ni Tuhan kecil. Ada macam tu? Sebab tu nak faham etikat musyrikun ni, awak kena list semua yang diorang cakap dalam Quran. Lepas tu you nak kena cari khulasah kepada apa sebenarnya yang diorang pegang. So saya dah bagi khulasah apa yang mereka pegang ni. Saya dah mengharmonikan ayat-ayat ini sehingga menunjukkan bahawa pegangan kami konsisten. Pegangan you tidak konsisten. Kalau you kata dia ada tauhid rububiyah, macam mana ni? Ini Qul huwallahu ahad ni diturunkan untuk ajar apa? Kalau Nabi datang bukan untuk ajar tauhid rububiyah, Allah cerita semua ni untuk kepada siapa ni? Ya. Kenapa Allah nak kena tekankan Allah tu ahad? So dia diorang percaya Allah tu bukan ahad. Kenapa kena tekankan Allah tu somad? Diorang tak percaya Allah tu somad. Kenapa kena tekankan lam yalid wa lam yulad? Kerana Allah, bagi mereka Allah ada walad. Kenapa kena ditekankan walam yakul lahu kufuwan ahad? Kerana musyrikun Quraisy menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk.